Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan pilihannya, maka pada malam yang berbahagia ini dapat kita menyambung kembali kuliah pengajian kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Setelah mana pengajian kita terhenti sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Jadi insya-Allah malam ini sudah masuk kali yang ke-14 pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Kita akan sambunglah. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita akan mengimbas kembali pelajaran dalam kuliah yang lalu. Kuliah kali yang ke-13. Dalam kuliah yang lalu, sebagaimana kertas yang berwarna merah ni, kita ada menyentuh tentang tingkat-tingkat warak. Yang dikatakan orang warak ni macam mana? Ada 4 tingkat yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali. Tingkat yang paling bawah sekali yang dinamakan tingkat saksi. Siapa-siapa yang lepas tingkat ini, dia bolehlah diambil jadi saksi di mahkamah Islam. Maksud dia seorang yang adil dari sudut pandangan Islam. Macam mana nak dapat tingkat yang paling bawah sekali? Orang yang berada dalam tingkat yang paling bawah sekali ini, tingkat warak yang paling bawah, orang ini dia tak minum arak, dia tak berjudi, dia tak tinggal semayang, dia tak mencuri, kelakuan dia pun baik-baik. Ini peringkat paling bawah. Maksudnya dosa-dosa besar, dosa-dosa sederhana, dosa-dosa kecil ini dia tak buat lah. Ini tingkat paling bawah. Tingkat yang kedua, tingkat yang atas sikit dinamakan tingkat solehin. Tingkat solehin ni dia lebih hebat lagi. Macam mana nak capai tingkat ini? Warak tingkat ini dicapai dengan cara kita tak buat benda-benda yang syubhat. Benda syubhat ni macam mana? Sebahagian orang kata boleh, sebahagian orang kata tak boleh. Jadi kita ambil jalan, tak boleh lah. Bukan nak kata benda tu berdosa ke tidak, tapi kita ambil jalan tengah, tak boleh lah. Kita jaga. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang atas lagi dinamakan tingkat muttaqin. Tingkat orang-orang yang bertakwa. Tingkat ini kita mungkin tak capai, belum capai lagi. Iaitu orang-orang yang dia tinggalkan benda-benda yang halal. Bukan kata benda haram dia tinggal, benda yang halal pun dia tinggalkan untuk jaga diri. Bukan maksud dia kata benda halal ni berdosa, tak. Contoh, pakai baju cantik, baju mahal. Dia mampu nak pakai baju yang mahal, tapi dia nak jaga takwa dia beli baju yang sederhana saja. Contoh lain, makan sedap-sedap. Dia orang kaya, ada duit, tiap-tiap hari dia boleh makan sedap-sedap. Tapi saja-saja dia makan makanan macam orang di sekeliling rumah dia, biasa-biasa saja. Sebab apa? Nak jaga warak tu tadi. Boleh dia nak makan sedap-sedap dan tak berdosa pun. Tapi saja dia tinggal makan sedap-sedap ni, nak naikkan dia punya darjat di sisi Tuhan. Ini peringkat yang nombor 3. Peringkat bawah tadi peringkat saksi, peringkat yang atas sikit peringkat solehin, peringkat yang tinggi lagi muttaqin. Peringkat yang bawah sekali tadi, benda berdosa dia tinggal. Peringkat yang nombor 2 tadi, benda-benda yang syubhat dia tinggal. Peringkat yang atas lagi, benda yang halal pun dia tinggal. Kalau dia tinggal benda tu, dapat naikkan darjat dia di sisi Tuhan. Dan peringkat yang paling tinggi, peringkat yang kita biasanya tak tercapai lah, ini peringkat orang-orang siddiqin. Takwa pada peringkat ini maksud dia meninggalkan segala yang lain kecuali Allah saja dalam hati dia. Yang ni kita tak tercapai. Yang kita nak usaha sekarang tingkat bawah. Benda-benda yang dosa-dosa besar, dosa-dosa sederhana ni tak buat. Kemudian kalau boleh lagi benda-benda syubhat pun kita tak buat. Dapat 2 tingkat ini pun jadilah. Begitulah tingkat-tingkat warak. Macam mana yang dikatakan orang warak, 4 tingkat yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia. Seterusnya, kita ada menyentuh tentang tingkat-tingkat bersih ataupun tingkat-tingkat suci. Suci yang paling bawah sekali maksud dia badan kita ni bersih daripada najis, bersih daripada kotoran, bersih daripada benda-benda yang menjijikkan, bersih daripada hadas kecil, hadas besar. Yang tu peringkat suci dah bersih lah. Tapi bersih yang paling bawah,
naik satu tangga, iaitu bersih anggota badan daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Maksudnya dia tak pergi mencuri, dia tak saja-saja pergi pukul orang, dia tak saja-saja mendedahkan aurat dia. Yang ni dah naik satu tingkat. Bersih peringkat yang atas lagi, iaitu bersih hati. Yang bawah tadi bersih luaran, yang peringkat kedua tadi bersih anggota, peringkat yang ni pula bersih hati pun bersih. Kita kalau boleh nak capai sampai peringkat yang ketiga ni lah. Bersih hati. Bersih hati daripada apa? Bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah ni apa dia? Sifat-sifat yang dikeji pada syarak. Apa contoh-contoh dia? Tamak, haloba, cepat marah, tak cukup-cukup. Yang ni sifat-sifat mazmumah. Kita nak bersih segala sifat-sifat ni. Jadi kita ulang sikit. Bersih peringkat bawah sekali, bersih luaran. Bersih anggota badan yang luaran. Cara nak cuci dia dengan mandi. Mandi menggunakan air, menggunakan debu, menggunakan sabun. Kalau hadas dengan wuduk, dengan mandi wajib. Atas sikit, bersih anggota badan daripada buat benda-benda dosa. Cara dia dengan buat benda baik-baik lah. Benda-benda yang berdosa, saja-saja nak pergi pukul orang, nak curi orang, nak curi barang orang, nak mendedahkan aurat, nak mengumpat, semua dia tak buat. Bersih peringkat atas lagi, iaitu bersih anggota batin. Maksud dia bersih hati daripada sifat-sifat mazmumah. Macam mana cara kita nak capai peringkat yang ketiga ni? Kita hendaklah mengenal terlebih dahulu sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah ni apa dia? InsyaAllah dalam pelajaran-pelajaran akan datang kita sentuh sifat-sifat mazmumah ni satu persatu dan kita perincikan dia. Kalau nak katakan tamak, macam mana yang dikatakan tamak ni? Dari mana punca-punca tamak? Macam mana nak kenal orang tu tamak ke tidak? Dan bagaimana cara nak atasi tamak, nak buang tamak? Imam Ghazali dia kupas dengan cukup mendalam. Dan akhirnya bersih peringkat yang tertinggi. Yang ni bersih rahsia. Peringkat ketiga tadi bersih batin, yang ni bersih sir. Batin kepada batin lagi, bersih peringkat rahsia. Maksud dia dalam hati orang tu Allah saja yang ada. Dia tak ada benda lain lah. Kita tak tercapai yang ni. Tak tercapai, kita sekadar cerita sajalah. Jadi ringkasnya, bersih yang paling bawah sekali, bersih anggota kita yang luar. Bersih atas sikit, bersih anggota kita daripada buat benda-benda dosa. Bersih yang nombor 3 atas lagi, bersih hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Dan bersih yang tertinggi, bersih daripada segala alam makhluk ni yang ada hanya Allah saja.